وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 31 Ogos 2021. Syukur kepada Allah Taala kita dapat sambung pengajian kita, iaitu menelusuri PL surah Yasin ayat 27 hingga ayat 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Nik Nurizan, Kak Hana, Ibu Hidaliah, Ibu Zainab dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, suara saya jelas tak? Dengar suara saya jelas tak? Ibu Bahriah, waalaikumsalam. Jelas ya? Alhamdulillah. Ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah berikan kepada ibu ayah ayat 27, kita jumpa ghafara. Ghafara ayat yang ke-27. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, ghafara tu adalah fi'il apa? Ghafara adalah fi'il madhi. Ghafara adalah fi'il madhi daripada bab apa ni ibu ayah? Ghafara yaghfiru, maksudnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ulang kaji balik ibu ayah, sulasi mujarrad ada berapa bab? Sulasi mujarrad wazan pertama dan dia ada 6 bab, betul. Dia ada 6 bab, antaranya adalah fa'ala yaf'ilu. Jadi ghafara yaghfiru. Masdarnya sebenarnya ada banyak masdar. Dalam kamus yang saya semak ada 5 masdar. Tapi saya bagi 2 sahaja yang paling masyhur, iaitu ghufranan dan maghfiratan. Okey, biasa ibu guna ada guna ghufran. Ghufran ni dekat mana? Biasa bila ibu yang baca ghufranan ditambah dengan kaf, ghufranaka. Biasa kita baca ghufranaka bila ibu ayah? Dan biasa kita baca ghufranaka bila biasa kita baca? Itu doa tu. Doa apa tu? Betul dalam doa. Betul dalam doa Umi, ibu. Tapi doa apa? Tu kita spesifikkan doa apa tu yang kita baca ghufranaka tu. Saya tunggu ibu ayah. Amal ke tidak ni? Doa apa tu ibu ayah? Doa ibu apa? Itu Allah maghfir lana ibu. Itu Allah maghfir lana dzunubana. Itu ighfir. Ini lafaz ghufranaka. Lafaz ghufranaka. Salah ibu.
Umi, saya bukan tanya ayat. Saya tanya doa apa? Doa ketika apa? Betul lah kita ada baca. Kan? Itu dalam asal ayat. Betul. Nabila. Nabila jarang cakap, akhirnya cakap juga. Doa tandas. Doa apa tu Nabila? Masuk tandas ke keluar tandas? Keluar tandas, betul Makcik Nik Nurizan. Doa keluar tandas. Ibu yang baca tak? Ibu yang keluar tandas baca apa? Alhamdulillah je ke? Alhamdulillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Macam tu kan? Doa keluar tandas kita baca Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Tapi sebelum kita baca doa tu, sebut dulu ghufranaka. Baca dulu ghufranaka, baru Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Siapa yang baca ghufranaka sekali dalam doa ni? Ataupun biasa baca Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani saja. Nabila biasa baca ghufranaka, ya bagus, masya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, apa bermakna ghufranaka? Ghafara yaghfiru, maksudnya ampun. Ghufranaka, keampunanmu ya Allah. Ghufranaka, keampunanmu. Okey, ibu ayah saya nak tanya, apa benda yang dosa kita buat dalam bilik air tu? Hingga kan nak keluar tandas kena baca ghufranaka, keampunanmu ya Allah. Apa dosa kita buat dalam tandas? Tak ada dosa pun, kita buang air tu biasalah. Air kecil ke, air besar ke, sama je. Kan, bukan kita buat dosa pun, memang nak kena buang air, masuklah tandas. Cuma ibu ayah dalam tandas, boleh tak kita zikir dalam tengah lidah? Betul Nabila, Masya Allah. Kerana dalam tandas saja tak dapat nak puji Allah. Kita nak dapat nak tasbih, subhanallah, walhamdulillah, tak boleh. Kalau kita bersin pun, asyim. Tak boleh kata Alhamdulillah dalam tandas. Kena simpan dalam hati. Betul tak ibu ayah semua? Jadi sebagai orang beriman, ibu ayah sanggup tak duduk tandas lama-lama dalam keadaan tak boleh nak berzikir, nak melafazkan zikir. Ibu ayah rasa macam mana? Seronok ke duduk dalam tandas lama-lama tak boleh nak berzikir ke? Rasa rimas tak? Duduk lama-lama, nak ucap Allah pun tak boleh, subhanallah pun tak boleh, alhamdulillah pun tak boleh, apatah lagi baca Quran. Rasa macam mana ibu ayah? Ternyata duduk tandas lama-lama dalam keadaan tak boleh baca Quran, tak boleh zikir, guna lidah. Tak suka, rimas, tak selesa. Jadi kenapa tak selesa? Kerana orang beriman, sifat orang beriman, lidah dia sentiasa sebut ingat kepada Allah. Jadi bila kita keluar saja tandas, lega tak? Ibu ayah keluar tandas, satu lega dah selesai dalam perut. Satu lagi lega dah boleh. Keluar saja tandas, kaki kanan dah boleh sebut Allah. Dia boleh sebut Alhamdulillah. Boleh sebut Ya Allah. Betul tak ibu ayah? Kalau kita boleh selawat Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Pasal tu kita keluar saja tandas, kita pun sebut ghufranaka, keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Kenapa? Dalam tandas tadi, sepanjang kita dalam tandas, lidah kita tak boleh nak berzikir. Hati boleh berzikir, lidah tak boleh nak berzikir. Jelas tak ibu ayah semua, insya-Allah? Pasal tu kita keluar tandas, kita sebut ghufranaka dulu. Okey, itu masdarnya ghufran. Satu lagi apa masdar saya bagi? Maghfirah pun biasa kita baca. Maghfirah, gitu ya. Isim fa'ilnya ghafir begitu. Okey, jadi ayat yang jelasnya ayat yang ke-27 itu dia. Bermakna ayat 27 ada berapa fi'il? Ada 2 fi'il. Satu lagi mana? Satu lagi pada ja'ala. Ja'ala juga adalah daripada ayat 27. Juga ayat 27, ja'ala. Okey, saya telah berikan kepada ibu ayah semua. Ja'ala iaitulah ia adalah sulasi mujarrad. Ja'ala adalah sulasi mujarrad. Okey. Ja'ala fi'ilnya ni itu nun tu nun apa ibu ayah? Ingat tak saya sebut sebelum ni? Nun tu nun apa tu? Adakah nun tu maf'ul bihi? Nun tu bukan maf'ul bihi, yang maf'ul bihi yang ya tu. Betul Ibu Maslina, nun wiqayah nama dia, ya. Nun wiqayah, betul Umi ya. Jadi ja'ala fi'ilnya ja'ala. Okey. Sebelum itu ghafara, lupa pula. Ghafara fi'il madhi ma'ruf, mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya ibu ayah? Lupa ghafara tadi. Mana fa'il pada ghafara? Siapa yang mengampunkan ni?
Siapa yang mengampunkan aku? Mustatir jawazan. Okey. Ibu, mustatir jawazan tu betul. Tapi kita kena tengok. Dalam konteks ayat, ada tak mustatir jawazan maksudnya harus saja mustatir. Boleh jadi fa'ilnya zahir. Cuba ibu tengok. Ada tak? Mana-mana fa'il, mana-mana isim yang boleh jadi fa'il dia. Rabbi. Rabbi tu fa'il dia ibu ayah. Rabbi fa'il pada ghafara. Jadi ghafara di sini dia bukan lagi mustatir. Ghafara mana fa'ilnya? Fa'ilnya isim zahir. Fa'ilnya Rabbi itu fa'il. Bukan lagi mustatir. Boleh ibu maksudnya jelas ya? Jadi di sini fa'ilnya bukan mustatir. Fa'ilnya Rabbi terus. Gitu ya. Okey. Ibu jawab tu dah hampir betul, tetapi kena tengok konteks yang lebih luas. Rabbi yang mengampunkan siapa? Allah Ta'ala. Rabbi. Okey. Jadi ibu ayah cuma kita sebut sikit. Rabbi kan fa'il. Fa'il mesti rafa'. Rabbi itu rafa' dengan apa ibu ayah semua? Dia rafa' pun Rabbi, nasab pun Rabbi, jar pun Rabbi. Kerana dia isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Itu kita panggil rafa' dengan apa tu? Dengan dhammah. Dhammah apa ibu ayah? Dhammah apa tu? Rabbi, nasab pun Rabbi, jar pun Rabbi. Itu dhammah muqaddarah. Jelas semua? Tulis ibu ayah. Dhammah betul. Akhir Zaid bagus. Dhammah muqaddarah. Ibu Asimah terima kasih. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Itu dia. Jelas ya? Jadi jangan kita tak nampak pula. Rabbi Ustaz kata rafa' mana rafa'nya? Kerana dia dah mudhaf pada ya mutakalim. Kalimah Rabb mudhaf pada ya mutakalim. Maka rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Macam tu. Okey, Masya Allah. Setakat Rabbi jelas semua kan? InsyaAllah. Okey. Waja'alani. Okey, sekarang ni boleh. Waja'alani. Ja'ala fi'al madhi ma'ruf. Sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ja'ala yaj'alu. Masdarnya ja'lan. Isim fa'ilnya ja'ilun. Dalam Quran kan ada surah Baqarah. Allah beritahu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun. Ingat tak ibu ayah? Biasa tak jumpa? Inni ja'ilun. Inna. Allah sebut ja'alna. Inna ja'alna. Inna Allah gunakan lepas tu ja'alna tu fi'il madhi jamak. Tapi kalau inni ja'ilun Allah sebutkan inni mufrad. Ja'ilun pun mufrad juga. Itu isim fa'il. Tak apalah, itu kita tak bincangkan. Okey ibu ayah. Ja'ala fi'il madhi ma'ruf. Mana fa'ilnya ibu ayah? Mana fa'il pada ja'ala? Cuba tengok. Ja'ala ada tak yang sesuai jadi fa'il selepasnya? Ada tak yang tinggal ni? Yang tinggal ni min al-mukramin. Ada tak yang sesuai jadi fa'il? Isim tu. Kalimah ni tu min al-mukramin. Al-mukramin tu isim. Boleh tak al-mukramin jadi fa'il pada ja'ala sesuai tak? Ingat ibu ayah, ja'ala fi'il madhi ma'ruf mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Jadi ibu ayah di sini ja'ala barulah macam ibu Maslina kata tadi. Mana fa'ilnya? Mustatir jawazan. Mustatir dalam dia. Tadi ghafara kenapa tak mustatir Ustaz? Ghafara tak mustatir pula. Ya, ghafara kerana kita boleh nampak fa'ilnya Rabbi itu. Tetapi ja'ala tak ada lagi dah sesuai jadi fa'il selepasnya. Fa'il mesti berada selepas fi'il. Tapi yang tinggal selepas ja'ala hanya tinggal ni, min al-mukramin. Tak ada satu pun sesuai jadi fa'il. Jadi mana fa'il pada ja'ala? Di sini barulah mustatir padanya dhamir huwa. Barulah dhamir huwa tu kembali pada mana ibu ayah? Dhamir huwa kembali kat kalimah mana? Cuba cari. Dan dia telah menjadikan aku. Dhamir huwa kembali pada kalimah mana sebelumnya yang sesuai? Rabbi, betul ibu Asimah ya. Rabbi. Jadi sekarang ni nampak tak Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita malam ni, kita nak bincang, betul ibu Maslina, kita nak bincang ghafara dengan ja'ala saja. Tiba-tiba malam ni saya pun tak perasan, baru perasan masa terangkan ni, Allah Ta'ala juga nak tunjukkan pada kita di manakah dia isim fa'il yang zahir, mana fa'il yang dhamir, mustatir. Nampak tak sekarang? Ghafara dan ja'ala berada dalam satu ayat yang sama.
Tetapi ghafara fa'ilnya zahir. Ghafarali Rabbi. Ghafarali Rabbi. Rabbi itu fa'il, dia isim zahir. Tetapi ja'ala pun fa'ilnya asalnya Rabbi juga. Tapi tak payahlah diulang sampai 2 kali Rabbi itu. Jadi pada ja'ala, dhamir huwa dalam dia kembali kepada Rabbi sebelumnya. Nampak tak Ibu Ayah sekarang ni? Dari sudut ghafara dengan ja'ala, kedua-dua fi'il tu jelas. Tapi nampak tak sekarang? Oh, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mustatir. Nampak tak sekarang? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Siapa yang malam ni dia baru nampak, siapa malam ni dia ulang kaji. Maksudnya masa saya terangkan ni, oh dia baru nampak, oh itu rupanya yang zahir dengan mustatir. Ataupun ulang kaji, komen ulang kaji. Ramai ulang kaji ya, ada yang ulang kaji, ada yang baru. Okay, yang ulang kaji ni sebenarnya boleh nampak kan? Boleh nampak. Cuma tadi tu mungkin kita tak perasan. Yang baru salin Ibu Ayah ya. Siapa-siapa yang baru salin ya. Salin. Pasal ini penting insya-Allah. Ini combo lah ni, combo. Kita nak belajar fi'il saja. Tetapi Allah juga ajar kepada kita malam ni, oh ada beza antara fa'ilnya isim zahir dan juga dhamir mustafir. Alhamdulillah. Jadi baru 2 contoh pertama ayat yang ke-27 kita telah dapat 2 ilmu baru, iaitu mengenai fi'il sahaja dan juga berkenaan fa'il zahir dan mustafir. Kalau siapa yang baru faham dan siapa yang baru tahu dan dia faham, komen alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Syukur kepada Allah Taala yang bagi faham ya Ibu Ayah ya, alhamdulillah. Okey, kita masuk seterusnya ayat yang ke-28. Saya telah berikan kepada Ibu Ayah ayat 28. Ada berapa? Ada satu sahaja fi'il yang kita belajar, ada satu sahaja fi'ilnya, iaitulah pada anzalna. Okey. Jadi anzalna ni sebenarnya Ibu Ayah janganlah kalau ada nama na belakang dia semua nak bagi nama orang, tak sesuai. Ada na je nama perempuan. Roslina, Jaslina, tengok bagi kesesuaian lah. Tapi anzalna ni tak sesuai nama orang sebenarnya. Anzalna tak sesuai. Anzalna ni kami telah menurunkan, kan? Tak sesuai isinya sebenarnya. Jadi sebelum bagi nama anak ke apa ke, tanyalah ustaz-ustaz dulu ya. Tanya ustaz-ustaz bidang bahasa Arab ke apa ke, sesuai tak makna. Okey. Ataupun bagi nama-nama, terus bagi nama sahabat, para sahabiah ke, anak Nabi ke, isteri Nabi ke, itu lebih baik daripada bagi nama yang kita tak jelas maksudnya, tapi kerana ada na belakangnya terus bagi nama anak, tak sesuai Ibu Ayah ya, insya-Allah. Okey. Jadi anzalna ayat yang ke-28. Wa ma anzalna. Sebenarnya Ibu Ayah, anzalna tu ada nafi ma sebelumnya. Ma anzalna tu ma nafiyah. Okey. Jadi anzalna, Ibu Ayah tengok apakah huruf asalnya, boleh tulis Ibu Ayah apakah 3 huruf dasar ataupun 3 huruf asal untuk anzalna? Apakah 3 huruf asalnya? Nun, Zain, Lam. Bagus akhir Zahid, Ibu Asimah, Ibu Husna semua betul Nun, Zain, Lam. 3 huruf asalnya. Bermakna ini ada tambahan hamzah di hadapan. Ia daripada bab apa Ibu Ayah? Ada tambahan. Ibu Saidah tersilap. Yang sudah dapat Ibu ya kalau 3 huruf asal tu. Tambahan apa? Tambahan huruf hamzah. Bab if'al. Bagus Ibu Asimah. Bab if'al. Jadi anzala atas wazan fi'il madhinya af'ala, anzala mudhari'nya yuf'ilu yunzilu, masdarnya if'alan inzalan, isim fa'ilnya muf'ilun munzilun. Okey. Jadi Ibu Ayah, jadi anzalna di sini fi'il madhi kotak yang keberapa Ibu Ayah? Kotak yang keberapa? Anzalna ya ada tambah nun alif. Kotak 14, betul. Kotak yang ke-14. Okey, tengok saya sebut ni ya. Kosong alif, waw alif, ta mati, ta alif, nun fathah, ta tumatum, ti tumatun, na tuna. Itu kotak yang ke-14. Okey. Jadi anzalna kami menurunkan.
kerana ada ma nafiah di belakangnya, maka ma itu menafikan fi'il tadi. Jadilah tidak kami turunkan, tidak kami turunkan. Okey. Jelas ya? Bab if'al. Kemudian yang keempat, kita tengok seterusnya. Ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 29. Ada juga pada ayat 29. Okey. Kita jumpa kanat. Sebelum tu lupa. Anzalna, mana fa'ilnya ibu ayah? Mana fa'il pada anzalna? Manakah fa'ilnya pada anzalna tadi? Anzalna, mana fa'ilnya? Bukan nahnu ibu. Bukan nahnu, fa'ilnya bukan nahnu. Betul, dhamir na tu. Na tu fa'ilnya ibu Saidah ya. Dhamir na tu fa'ilnya. Cuma dalamnya ada makna nahnu. Ada makna nahnu dalamnya. Tapi fa'ilnya bukan nahnu. Fa'ilnya na tu. Boleh ibu Saidah ya. InsyaAllah boleh ingat ya. Ibu boleh pun ramai yang jawab macam tu kan. Jadi bukan nahnu tapi na. Dia hampir betul lah tu insyaAllah ya. Okey. Jadi yang keempat, in kanat illa sayhatan. Kanat. Kanat di sini ibu ayah. Di sini kanat, fi'il apa namanya? Ibu ayah, fi'il apa namanya kanat ni? Fi'il, betul, fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis, betul semua, masya-Allah ya. Fi'il madhi naqis. Okey, fi'il madhi naqis. Kotak ke berapa tu ibu ayah? Kotak ke berapa? Kotak keempat, betul ibu Asimah. Kotak yang keempat betul ya. Kotak yang keempat. Ibu ayah yang dirahmati Allah, mana fa'il dia? Mana fa'il pada kanat? Kanat ada fa'il kan? Mana fa'il kanat? Okey, anta salah tapi Wahab salah. Mana fa'il pada kanat? Dengar soalan saya betul-betul. Mana fa'il pada kanat? Mustatir hiya pun salah. Salah semua salah. Salah. Semua salah. Salah semua. Salah pun salah. Pada Wahab salah. Semua ibu ayah. Kanat fi'il madhi naqis. Fi'il naqis mana? Dia fa'il. Yang ada isim. Soalan saya itu pun salah. Dah saja ya saya nak kona sikit. Tengok ada yang perasan tak? Yang semua tak perasan. Laju je jawab semua. Kan dah masuk perangkap saya dah. Kan saya dah menang dah. Kan? Betul kan? Jadi ibu ayah, mana ada fa'il, kanat, isim, dia adalah. Soalan saya itu saja, dia nak trik ibu ayah masuk perangkap ni. Masya Allah. Mana isim dia? Okey, jadi kanat tak ada fa'il, yang adanya adalah isim dia. Mana isim kanat? Isim kanat tu dhamir apa dalam dia? Dhamir apa dalam kanat ibu ayah? Apa dhamir dalam dia sebagai isim? Apa dhamir dalam dia? Dhamir hiya. Dalamnya ada dhamir hiya. Okey. Dhamir hiya kembali kepada mana? Kembali kepada, saya rasa mungkin kembali kepada kalimah jundin minas sam'an. In kanat tu ada fa'ilnya dhamir hiya, tapi kembali pada satu kalimah yang muannas. Nanti kita tengok balik. Okey. Nanti tengok pada tafsir lah. Tapi kanat dalamnya ada dhamir hiya, kembali pada satu kalimah yang sesuai. Kalimah sesuai, saya tak tengok tafsir. Saya tak boleh nak suka-suka hati kembalikan ke mana-mana. Tapi yang pentingnya kanat adalah fi'il naqis. Dia ada isim dan khobar. Maka kanat ni ada isim. Mana isimnya? Dhamir hiya, kembali kepada satu kalimah yang sesuai di belakangnya. Tapi saya tak berani nak cakap yang mana, kerana saya pun tak nampak kalimah muannasnya. Tapi mesti ada. Okey, nanti kita cari insya-Allah ya. Yang penting kanat adalah fi'il madhi naqis.
Yang dia tak ada fa'il, yang dia ada isim kanat macam tu. Boleh semua insya-Allah ya. Okey. Teruskan. Siksaan. Siksaan ni kan. Okey, tak apa ibu, siksaan tak apa, nanti kita cari dalam tafsir, dia akan beritahu lebih tepat kembali ke mana. Boleh pasal saya kat rumah mak saya ni tak bawa kitab. Tak bawa kitab. Jadi saya tak berani nak kembalikan sendiri. Okey. Kalau saya datang rumah mak saya, tak bawa kitab. Okey, terus. Seterusnya ayat yang keberapa ni? Ayat yang ke-30. Okey, kalimah ya'tihim. Kalimah ya'tihim ibu ayah. Ibu ayah cuba tengok. Ya'ti itu terjemahnya datang, tapi ada tak tidak sebelumnya? Ada tidak kan? Ada tak tidak datang? Ada tidak tak? Ataupun tiada? Ada tak dalam Quran terjemah masing-masing? Tidak kan? Okey, tidak. Jadi ma tu manafiah. Apa saya nak bagi tahu? Okey, ya'ti itu fi'il mudhari'. Biasanya kita belajar fi'il mudhari' biasanya dinafikan dengan la nafiyah. Itulah saya nak bagi tahu. Kadang-kadang fi'il mudhari' juga dinafikan dengan ma nafiyah. Kadang-kadang fi'il mudhari' juga dinafikan dengan ma nafiyah. Okey. Jadi ma nafiyah biasanya masuk pada fi'il madhi. Kadang-kadang ma nafiyah juga menafikan fi'il mudhari'. Jelas tak ibu ayah? Poin saya ni sekarang ni. Ya'ti itu fi'il mudhari' ya, nampak ni. Ata ya'ti. Okey, biasanya kita belajar fi'il mudhari' kita nafikan dengan la nafiyah. Ini nak bagi tahu kadang-kadang fi'il mudhari' juga dinafikan dengan ma nafiyah, tapi kebanyakannya dengan la lah. Jelas ya. Jadi ya'ti ini nampak tak? Ya'ti daripada ata ya'ti. Okey. Jadi kalau ata ibu ayah, cuba kalau kita tasrif, atau. Ataya, atau. Tak salah saya lah. Ataya, atau. Atat kotak kelima, atayata ke atata. Tak salah saya. Atata ataupun atayata. Itu saya terlupa. Tapi kotak ke-6, ataina, ataita, ataituma, ataitum, ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu, ataina. Okey boy, biasa kalau kita baca Quran kita jumpa walaqad atainaka walaqad ataina. Mana yang kita jumpa? Pertama ke kedua? Ataina ke ataina? Yang biasa kita jumpa lah. Walaqad ataina. Biasa kita baca yang kedua kan? Dan surah Sajadah. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih. Walaqad panjang kan? Tapi ini pendek Ustaz, sama ke makna? Tak sama. Ibu ayah, kalau ata macam ni maknanya datang. Maknanya datang ataupun hadir, ata. Tapi kalau ata dia bab if'al. Ata ya'ti sulasi mujarrad, bab fa'ala yaf'ilu. Ata ya'ti asalnya ataya ya'tiu. Tapi jadi ata ya'ti. Yang kita baca ataina tu atayu'ti. Itu terjemahnya mendatangkan. Ata datang. Ata mendatangkan ataupun mengurniakan. Jadi jangan keliru pula. Jadi kalau ata mudhari'nya ya'ti. Tapi kalau ata mudhari'nya yu'ti, af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti. Jelas tak semua insya-Allah? Jelas tak? Masdarnya atyan ataupun ityanan. Okey. Kalau ata tadi
Kena ulang dengar, betul. Okey, dengar ibu ayah ya. Kalau ata, kalau dua harakat. Ata, mudaratnya yu'ti. Masdarnya itaan. Kalau panjang tu masdarnya ita. Biasa tak dengar. Wa ita izzakah. Biasa dengar kan? Memberi zakat. Ita izzakah. Ita uzzakah ke, ita izzakah ke. Itu maksudnya mengeluarkan, memberi zakat. Okey. Memberikan zakat. Tapi kalau ata yati masdarnya itian. Itian maksudnya datang. Ataupun atian datang. Okay, jelas semua ya, jangan keliru ya. Jadi yati adalah fi'il mudhari' daripada ata. Bukannya fi'il madhinya ata. Beza, nampak beza. Ata lain, ata lain. Okey. Jadi kalau ata yati itianan ataupun atian, isim fa'ilnya atin. Asalnya atiyun, fa'ilun. Atiyun, fa'ilun. Tetapi huruf ya tu dibuang dan ditambah satu lagi tanwin. Jadi atin. Atin. Ni kita ada alif lam dibaca atin. Tapi kalau ada alif lam kita baca al-ati dengan ya. Al-ati panjang. Tapi kalau tak ada alif lam, atin macam tu. Faham tak semua? Jelas tak? Yang untuk atin ini, kalau tak ada alif lam kita baca atin. Kalau ada alif lam, al-ati panjang. Jelas semua insya-Allah ya. Siapa tak jelas dengar balik video nanti insya-Allah ya. Okey. Terusnya ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Yang terakhir kalimah yastahzi'un. Yastahzi'un fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kotak keberapa ibu ayah? Fi'il mudhari' kotak keberapa yang dimulakan? Dimulakan dengan yang dimulakan dengan apa? Yang dimulakan dengan ya disertai dengan waw nun. Kotak ketiga. Kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga. Okey. Kotak yang ketiga, betul. Kotak yang ketiga. Jadi ibu ayah, ini bab apa ni? Ini bab apa? Okey. Sebab apa dalam 9 wazan ini, wazan yang keberapa ni? Ini wazan yang keberapa? Betul, istif'al, masya-Allah. Wazan ke-9 bab istif'al ya. Okey, ibu yang saya dapat komen daripada salah seorang ibu yang sedang ikuti pengajian. Okey. Ibu Hasanah ya, ataupun Puan Hasanah. Okey, saya nak terangkan pada semua. Ibu-ibu tolong bantu saya. Ibu-ibu yang belajar sekarang ni, yang boleh jawab semua ni sekarang ni, boleh beritahu saya, dah belajar dengan saya berapa lama dah? Boleh sebut berapa lama? 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke, 6 bulan, boleh beritahu? Dan belajar dari zero ke belajar daripada ada asas? Pasal ada yang cakap macam dah advance, memang dari advance kerana ibu ayah sudah ada asas belajar dengan saya. Ada tak dekat sini siapa yang belajar dari zero dan berapa lama dah? Tulis belajar dari zero, dari kosong dan dah berapa lama belajar dengan saya? Yang boleh jawab semua ni. Ibu Asimah setahun lebih dari zero. 16 bulan ibu sana dari zero. Yang lain? Pasal kita bantu yang lain. Kita bantu yang lain. Pasal ada juga ibu-ibu ayah yang join dan takut. Ya Allah, tingginya belajar ni. Takutlah. Ibu-ibu yang lain semua belajar dari zero. Ada yang belajar sebulan tapi ada asas sikit. Okey. Jadi ibu ayah, dia syaratnya tu je. Syaratnya ibu ayah belajar istiqomah je. Istiqomah. Ibu-ibu yang belajar ni pun ada juga masa mula-mula belajar risau. Kalau tingginya belajar ni. Ini ulang kaji kebetulan yang kita sedang ulang kaji sekarang ni. Kelas yang sedang kita duduk sekarang ni adalah kelas ulang kaji. Jadi kita nak ulang kaji macam mana? Ulang kaji yang kita belajar dalam kursus tu. Melalui Quran jelas kita nak ulang kaji. Tujuan kita buat kursus sorof, kursus nahu. Bukan tujuan kita nak cakap. Tujuannya nak faham Quran. Ini dah kita senang belajar.
ulang kaji inilah yang percuma ni. Cuma untuk kursus-kursus itu untuk foundation, kita kena belajar. Kita kena belajar, itu berbayar lah. Itu untuk buat foundation dia. Okey, belajar pula saya kata salin, saya kata buat latihan macam tu. Bila dah biasa, akhirnya boleh jawab apa yang saya tanya sekarang ni. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Itulah caranya. Okey, teruskan. Yastahzi'un bab istif'al, huruf asalnya ha, zai, hamzah. Apa maksud yastahzi'un? Memperolok-olok. Ibu Zuraida masya-Allah tanahnya. Okey, ada pun Kak Hasanah dia, alhamdulillah. Jadi Kak Hasanah saya jawab kat sini jelas insya-Allah ya, bagus ya. Okey, jangan apa ni risau. InsyaAllah saya doakan ibu-ibu semua, doakan Puan Hasanah kita, doakan Puan Hasanah macam ibu-ibu semua istiqamah insya-Allah. Okey, doakan Puan Hasanah diberikan kefahaman dalam masa terdekat insya-Allah. Amin semua, doakan semua. Amin semua, aminkan. Aminkan semua Ibu Ayah agar Puan Hasanah dan ibu-ibu lain yang berasa berat, doakan mudah-mudahan diberikan kefahaman segera insya-Allah. Amin ya Allah, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Taala, jadi yastahzi'un fi'il mudhari' maksudnya, tapi di sini Ibu Ayah istihza yastahzi'u, istihzaan tidaklah pula memberi makna minta. Dia tak memberi makna minta macam kita biasa. Istaghfara minta ampun, istazana minta izin. Istaqbala menyambut, minta datang, menyambut. Tapi kalau istahza'a, dia maksudnya memperolokkan, memperejek. Adakah memperejek? Memperolok, mempermain-mainkan. Okey. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Taala, jelas semua insya-Allah ya. Jadi sampai ayat 30 kita jumpa ada 6 fi'il. Ada 6 fi'il insya-Allah Ibu Ayah. Jadi dalam masa terdekat ni saya akan buat semula khusus surah Al-Miftahi peringkat pertama. Jadi ibu-ibu ayah saya akan buat dalam masa terdekat ni. Siapa yang ada kawan-kawan yang memang nak belajar bahasa Arab dari zero, dan siapa nak belajar bahasa Arab dari zero, pastikan war-warkan pada kawan-kawan semua. Standby, saya akan buat mungkin dalam minggu depan sebanyak 10 sesi dengan yuran kalau 10 sesi ni dalam RM100 lah. Okey. Sesiapa yang tak ada asas boleh ikuti, memang belajar dari zero, basic betul. Okey. Nanti insya-Allah siapa-siapa yang dah ada asas tapi nak kuatkan lagi pun boleh, tak ada masalah insya-Allah ya. Okey, setakat itu sajalah Ibu Ayah. Minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.